Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi yang terkuasa Surau Al-Falah, Putrajaya, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 5 hari bulan Ogos 23, kita dapat meneruskan agenda yang disusun oleh pihak surau ataupun Masjid Al-Falah untuk mencerahkan pengetahuan kita tentang agama, tentang Islam. Maka dipilihnya perbincangan kita pada kali ini, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, dua anugerah yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih kepada di kalangan hamba-hamba Dia yang ramai-ramai ini, daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat. Berapa bilangan manusia kita pun tak tahu. Zaman kita hari ini mungkin ada bilangan. Setiap negara ada berapa dia punya jumlah penduduk, rakyat dia. Jadi dalam ramai-ramai manusia ada yang dipilih menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla ataupun menerima ajaran Allah yang kita panggil Islam. Jadi para jemaah sekalian, bila sebut iman dan Islam, dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Iman, Islam. Apa makna iman? Boleh tanya ke malam ni? Kau tak boleh tanya? Boleh? Kita tanya budak-budak lah. Tanya orang tua dia tu. Ni, dah jawab apa ni? Oh, besar lah. Apa dia iman? Boleh jawab? Kalau dia tak boleh jawab, ayah dia nak jawab. Tu. Apa makna iman? Iman, kita tahu. Dia nak jawab rukun iman tak? Kalau tanya rukun iman, boleh jawab? Rukun iman boleh? Jawab. Berapa rukun iman? 6. Boleh sebut? Jangan tukang rukun negara. Rukun iman ni. Rukun iman 6 perkara. Bermula dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah. Lagi yang kedua, malaikat. Biarlah orang tua jawab pun tak apalah. Lagi kitab. Dia jawab belakang. Mari sini. Kitab lagi. Rasul. Sebut lagi. Kiamat, beriman pada hari kiamat. Hari akhirat, hari kiamat lagi. Qada dan qadar. Jadi para jemaah sekalian, kita nampak 6 perkara ini di antara perkara kepercayaan. Itu nama dia iman. Iman makna apa? Percaya. Iman artinya percaya. Kalau kita tak percaya, orang panggil tidak beriman. Maka kerana itulah iman itu peringkat dia tinggi. Darjat keimanan berbeza-beza. Tahap kepercayaan orang kepada Allah Azza wa Jalla, tahap takwa kita kepada Allah, dan juga tahap tawakal kepada Allah. Setiap orang itu berbeza. Tetapi asasnya bila kita kata iman, artinya kita percaya kepada rukun yang Allah Ta'ala tetapkan, rukun iman tu. Kemudian bila mari Islam ada berapa rukun? 5. Siapa sebut? Yang pertama,
mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa dia kata mengucap dua kalimah syahadah? Makna kita kena akui dengan lidah kita supaya didengari oleh orang. Kalau ada orang mari, dia kata saya nak masuk Islam, kita pun ajar dia mengucap, dia pun termenung, tak kata apa, kita pun confused. Islam ke belum dia ni? Sebab dia tak kata dengan mulut. Jadi Islam dia perkara yang zahir. Allah nak minta bukti apa yang terkandung dalam hati awak, kepercayaan kepada Allah. Mana bukti? Maka dibawanya 5 rukun. Mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian solat, puasa, zakat, haji. Cukup 5. Semua tu nampak. Maka yang membezakan di antara iman dengan Islam iaitulah kepercayaan dan amalan. Maknanya kalau kita kata orang ni beriman, orang ni siapa ni? Orang ni orang beriman. Jadi kita pun tak payah tanya dia Islam ke tidak. Kalau kata dia Islam, jangan awak ditanya pula dia beriman ke tidak. Maknanya dalam kaedah dia kata bila dia bersama, dia berpisah. Bila bersama, dia berpisah. Rukun iman 6 dengan kepercayaan, rukun Islam 5 dengan amalan. Tetapi kalau dia bersama, dia berpisah. Kalau dia berpisah, sama. Contohnya orang ni kata, dia ni orang Islam ni. Jadi kalau contoh dalam kad pengenalan kita, dia tulis agama Islam. Kenapa dia tak tulis iman? Cukup dah. Sebab dia kata itu agama. Islam tu makna agama. Jadi para jemaah sekalian, kita dalam ramai-ramai manusia, kita boleh tengok semua manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang jadi baik, semuanya dengan pilihan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua perkara yang berlaku atas dunia ini, tadi kita belajar beriman dengan qada dan qadar. Ilmu tentang qada dan qadar ni satu ilmu yang sangat penting, yang sangat besar. Ini yang dikatakan ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari akhirat ini, dia panggil dalam bahasa kita belajar, dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu apa? Fardu ain. Tapi dalam fenomena hidup kita ni, kalau kata fardu ain, tuan-tuan dan puan-puan nampak ilmu apa? Ilmu fardu ain. Ilmu apa? Ilmu apa? Biasanya kalau tanya pakcik-pakcik ni, ilmu apa fardu ain? Ilmu budak-budak. Sebab apa ilmu budak-budak? Sebab ayah dia, mak dia sibuk petang. Ni petang ni sibuk ni nak pergi ambil anak di kelas fardu ain, nak pergi hantar fardu ain. Dia ingat fardu ain itu ilmu budak-budak lah. Ilmu fardu ain, tanda ni, iaitulah ilmu yang wajib dipelajari, diketahui oleh setiap individu. Ada benda yang kita boleh ikut orang, ada benda tak boleh ikut orang. Apa perkara yang kita tak boleh ikut orang? Iaitulah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya orang ni bila tanya, awak beriman? Beriman. Ada Allah? Ada. Mana dalil ada Allah? Dia pun garu kepala dia tu, ayah dia kata Tuhan ada. Sah kata sah iman dia? Ayah dia cakap Allah ada. Sah kata iman dia? Kenapa tak sah? Sebab dia tak tahu ada Allah, ayah dia yang cakap. Kita kena letak keyakinan bahawa Allah itu ada. Mana dalil ada Allah? Kita baca kan, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Mudah ya dalil. Apa yang susah-susah? Duk cari dalil siapa, beribu dalil cari, akhir sekali tak jumpa cari Tuhan. Tak ada faedah. Orang Badui dia mari belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belajar sekejap. Duduk depan Nabi, masuk Islam, Nabi kita ajar rukun, dia balik. Dia panggil. Maknanya kita dalam perkara keimanan tidak boleh semata-mata ikut orang, tapi kita kena yakin ada Allah. Mana dalil lagi? Dalil dia ada alam, dipanggil dalil akli. Tak ada benda yang jadi atas dunia ni kecuali ada Tuhan. Maka alam ini ada Tuhan. Siapa Tuhan dia? Allah.
khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan semua sesuatu. Maka di sinilah kita kata permainan syaitan, dia waktu nak sembah suah kita, dia akan mari tanya tentang makhluk. Itu Nabi kata waswah. Mula-mula tanya, siapa jadi langit? Allah. Siapa jadi bumi? Allah. Siapa jadi langit, sungai? Siapa jadi ni? Allah. Last sekali dia attack kita, siapa jadi Allah? Bila sampai sini, kata Nabi SAW, falyasta'iz billah. Ketika itu mesti kita kena minta berlindung dengan Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Dan kita lari daripada tajuk yang sedang berlega dalam kepala. Sebab bahaya. Dia macam, adakah Allah? Adakah Allah? Maka kerana itu para ibu bapa sekalian, waktu zaman kita hari ini, zaman anak-anak membesar dalam suasana dia nak tengok benda, dia nak tengok bukti. Sekadar dengar saja rasa sukar bagi dia. Sebab zaman sekarang ni zaman video, betul tak? Kita pun dulu kalau zaman kita ini zaman main kamera Kodak 36. Tengok tak? Geng-geng Kodak 36 ni kira tua dalam zaman ni. Zaman anak-anak kita ni tak ada main Kodak ni, duk main film tak habis. Dia panggil mazak selfie WhatsApp, dia panggil. Mula-mula selfie, lepas tu masuk dalam WhatsApp. Itu selfie salah WhatsApp tu bunyi arak kata. Jadi bila anak ni membesar dalam suasana semua benda ditunjuk dengan filmnya, dengan cerita, maka disitulah kata para ulama masa, kamu latih tarbiyah anak-anak kita membesar dengan kefahaman zaman dia, jangan ikut zaman kita. Zaman kita dulu dengar okay. Tapi zaman ni nak tengok. Kerana itu di antara ilmu-ilmu yang perlu ditunjukkan kepada anak-anak kita, iaitu ilmu mencari bukti bagaimana kita nak tunjuk adanya Allah Azza wa Jalla. Ini kita tunjuk. Baca Quran. Allah kata tulis dalam Quran, marajal bahrain, dua laut yang berpisah. Nah, laut ni masing laut utara. Dia tak akan macam tu. Kita pergi cari video filem-filem orang duk buat. Siapa dia buat filem, orang putih ke orang Melayu tak kira, yang penting olahan kita tengok Quran sebut ni sudah ada. Ayat-ayat yang disebut tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kita boleh jadikan bahan bukti kepada anak-anak kita supaya setiap orang makin hari makin terasa, ada Allah. Biar masuk terpasak dalam hati dia tu adanya Allah. Macam mana kita nak didik, nak latih? Ketika itu menjadi kewajipan guru, ustaz, para penceramah, ibu bapa kena buktikan setiap benda tu dengan kepahaman anak-anak kita. Biar dia nampak, dia panggil ada al-sains dalam Quran, ataupun dia panggil al-i'jazul ilmi, perkara-perkara yang pelik yang disokong oleh sains untuk nak membuktikan benarnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil mantapkan pegangan anak-anak kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita beriman kepada Allah, kita tahu ada Allah. Sebab itulah bila mari orang buka Islam nak guna kalimah Allah untuk agama dia, kita tanya dia, Allah mana awak nak pakai? Allah ada anak, tiga dalam satu, itu bukan Allah. Allah ni qul huwa Allahu ahad. Tak payah pergi mahkamah. Tapi menggunakan negara undang-undang bermahkamah. Tak? Kalau kita kuat hujah dia, kebetulan hakim-hakim pula memihak kepada dia, lembeklah kitanya. Tulislah. Kalau kita pergi negara jiran kita ya, tukar dia tulis Allah. Di gereja tulis Allah. Enggak ada kalau zakat tulis. Kita ni jangan kelirukan budak-budak yang nampak budak besar. Dia bahasa yang mudahnya kita kata, jangan bagi dia biasa tengok ayat ni. Allah duduk di gereja Allah juga, nanti gereja pun dia kata nak pergi surau juga, arti kita. Tak, dia kata surau 500 meter. Kita pun beri tengok, palang. Di Semenanjung ni tak apa kuat. Kita pergi tempat sebelah sana, berapa jarak ya, ada tanda-tanda yang tertentu. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil, bila kita kata berimannya kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat yang paling baik sekali, nikmatul iman Allah Ta'ala beri kepada kita, percaya. Bukan senang orang nak percaya. Berapa ramai jiran, tetangga, kawan sekampung
teman sekolah lah, kawan-kawan pejabat, partner dalam perniagaan yang bukan Islam, dia tengok kita solat hari-hari, dia dengar orang baca Quran, dia tengok surau, tengok ni, tapi dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tanya dia, kenapa awak tak mau mengucap? Dia kata tak sampai masa lagi. Dia pun tahu juga qada dan qadar, belajar juga dia. Dia kata apa? Belum ada takdir Tuhan, tak takdirkan. Menunggu takdir dari Allah, tunggu mati, tak mengucap. Payah. Maknanya, tetapi sebab itu dia kata keimanan dengan bukti lebih kuat, lebih mantap daripada keimanan sekadar menerima warisan. Macam kita gini, iman diwarisi atau iman dianuti. Berbeza atau tidak berbeza? Beza. Boleh bagi tahu perbezaan iman dianuti dengan iman diwarisi. Ya, ikut je orang. Dah, dia beranak atau rumah orang Islam, sudah lahir, berapa hari dah ni kena pergi daftar suap beranak. Mana ayah muda-muda ni, kita hak pecah ni tak ingat dah. Ni bagi lagi. Dah. Berapa hari? 2 minggu. 2 minggu tak anut Islam dah. Dia tu di agama Islam. Itu dia panggil agama diwarisi daripada ibu bapa dia. Tapi yang kita nak, yang dihayati, contoh yang paling dekat yang tuan-tuan selalu dengar cerita, ketika mendiang Fir'aun berdepan dengan Nabi Musa AS. Boleh panggil kau mendiang kau Fir'aun? Boleh panggil tak? Sebab mendiang ni untuk orang bukan Islam. Kau lagu mana? Ni ahli-ahli bahasa, kena betul, kena mati. Kita kadang-kadang guna bahasa tak betul nyanyi. Kata arwah Fir'aun kan lain macam. Mendiang Fir'aun kan. Mendiang Fir'aun, ketika dia tengok Nabi Musa tunjuk dia punya mukjizat, tongkat dia jadi ular, tangan dia keluar cahaya, dia kerah dia punya jentera dia, pergi kumpul semua ahli-ahli sihir yang ada dalam bumi Mesir di bawah pemerintahan jajahan taklukan dia. Ramai mari ketua-ketua sihir mama, pengikut-pengikut ahli sihir pun ramai. Dalam kitab Safwah kata sampai 15,000 orang. Tengok Allah SWT dia hantar mukjizat, nabi-nabi ni mengikut keadaan kaum ketika itu, mengikut keadaan kaum ketika itu. Jadi zaman Nabi Musa ni fenomena dia sihir. Baik, kumpul ahli sihir pada satu hari yang telah dijanjikan, pada tempat ramai-ramai, maka bermulalah pertunjukan kekuatan. Ahli sihir, bangga ni, sebelum campak tukar tu jangan tanya dulu, a'illanana al-ajran, bos, kita ada bayaran apa kalau kita menang? Minta lagi, minta. Fir'aun kata, Fir'aun tak bagi limit, innakum laminal muqarrabin, jangan bimbang, kamu jadi orang dekat. Mana orang rapat dengan istana ni, macam-macam projek lah, boleh tahan minta lah. Istana Fir'aun bukan istana zaman kita, tak ada kena mana. Campur. Bangga lah tengok ni bangun macam orang panggil, orang bahasa orang kampung ular lidi ya, bangun ni tak ada. Bila Nabi Musa campur tongkat dia jadi ular besar, melompatnya laju. Biasa ular besar ni tak melompat, dia tak kuat jalan, dia sedut habis tali orang. Jadi ahli sihir kata tidak berlaku dalam sejarah ahli sihir bagaimana tali boleh makan tali, tak berlaku. Sebab itulah bila dia tengok peristiwa yang berlaku depan mata dia, dia kata qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Tuhan Harun. Selalu Fir'aun terkejut, mu beriman dengan Musa. Dan apa je dia pun tuduh lah, rupa-rupanya Musa ni tok guru mereka ni tak mu belajar sihir ni anyak dengan Musa, tapi mu tak mengaku. Hari ni semua pakai ikut Musa belaka, maka la uqatti anak. Fir'aun nak jatuh hukum, nak potong tangan kaki bersilang. Agak-agaknya tuan-tuan, kalau zaman kita ni baru masuk Islam berapa minit ni, orang panggil mu'allah lagi dah, mu'allah lagi, daftar pejabat agama pun tukar nama lagi. Kalau masyarakat Melayu ni tak pergi klinik lagi. Nah. Tapi oleh kan dia
menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Musa ini dengan keyakinan bahawa bukan sihir Musa. Bila Fir'aun ugut dia nak buat apa-apa, dia kata faqdima anta qadin. Fir'aun, buatlah mana buat apa sana, kami tak akan undur apa yang kami telah yakini. Pasal itulah bila orang yang betul-betul beriman dengan keyakinan, maka mantap keimanan dia, payah dia nak bergoyang. Hari ni anak duk baca kisah-kisah beberapa orang pendakwah, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang barat yang masuk Islam, setelah dia mengkaji Al-Quran, nampaknya keyakinan dia lebih kuat daripada kita yang membesar dalam Islam, dan beramal pun nampak dia lebih kuat beramal daripada kita lagi. Sebab apa? Sebab dia terima. Tapi bahaya. Satu cerita yang berbahaya yang saya rasa kita nak kongsi juga. Baru ni ada seorang lajnah, dia panggil lajnah dakwah di masjid kita lah, masjid besar di kawasan kita ni, sekitar Kuala Lumpur lah. Dia kata orang Jepun datang, Jepun ni, rombongan Jepun mari. Jadi dia orang ni cerita tentang Islam kepada Jepun. Dia bersedia dah nak menerima Islam. Dia kata dia akan kaji Islam. Jadi dia orang bagi hadiah Quran, terjemah Quran, beri ke dia. Masa sudah selesai semua, berpeluk-pelukan, bersalam-salaman, nak balik, sampai di tangga masjid, hilang selipar si Jepun wanita tadi tu hilang. Selipar Jepun hilang. Kalau hilang, pasal dia kata selipar Jepun hilang RM2.5, tapi selipar kepunyaan Jepun hilang satu agama. Allah, hilang peluang Islam. Jepun ni punya marah kerana selipar dia, walaupun orang nak bagi selipar lebih cantik baru lagi, dia tak terima. Dia ambil Quran yang dia janji nak kaji, dia hantar balik. Sebab itulah bila ada orang tulis poster selipar hilang di masjid, bukan satu masalah besar, tapi selipar tak ada lagi besar. Ke masjid kita ni tak tulis dia. Kau tulis dah? Dia kata selipar hilang di masjid tidak masalah besar, tapi selipar tak ada masalah besar. Tapi bila saya dengar cerita Jepun ni, selipar hilang pun, selipar Jepun hilang, besar masalah. Dia hantar balik Quran, tak ada masuk Islam. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, ini kita kata bahaya. Itu kita tak ceramah tentang keimanan, kita nak menerima nikmat iman kita sekarang ni bila kita percaya. Sebab itulah datangnya rukun Islam yang kembar kepada iman ini. Rukun Islam datang melengkapkan kepercayaan. Iman duduk di mana? Ma waqara fil qalbi, yang terpahak dalam hati. Kalau dah pahak dalam hati, dia tak keluar, dia melekat di situ. Macam iman Saharatu Fir'aun tadi, ahli-ahli sihir Fir'aun yang beriman tadi, tak ada dah, dia tak akan undur ke belakang dah, terus dia beriman. Jadi oleh kerana dia ni beriman, macam mana kita nak tahu dia orang beriman? Macam nak tahu? Kalau kita pergi scan tak, zaman PKP dulu, ada juga kita boleh suluh kepala orang, suluh dahi. Ada lagi alatnya lu. Usuk habis dah, menjadi kenangan. Simpanlah buat muzium, dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya tidak berulang lagi lah. Penutupan masjid itu tak ulang lagi, insya-Allah. Sekarang ni macam mana kita nak scan iman dalam hati? Macam mana? Boleh tak boleh scan iman dalam hati? Allah uji, hantar ujian. Macam mana? Macam mana kita nak tahu ujian? Tunggu dia sakit ke macam mana? Ujian kitanya, rukun Islam itu adalah medan ujian. Yang pertama sekali, setelah kita mengucap 2 kalimah syahadah, datangnya solat. Kenapa solat menjadi rukun Islam yang kedua selepas 2 kalimah syahadah? Kenapa? Sebab apa solat jadi rukun yang kedua? Ya? Tiang agama. Sebab dia tiang. Kalau tak ada tiang runtuh. Baik, jawapan betul. Tapi kita nak hal ini pula jawab. Kenapa solat menjadi rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimah syahadah? Ya? Sebab kita boleh kesan harian.
Para jemaah sekalian, semua ibadat lain dia guna bulan qamari. Tahu bulan qamari? Bulan hijri. Bulan hijri, bulan qamari, sebulan baru cukup satu pusingan. Tak, dia bermula dengan hilal. Dia panggil hilal apa ni? Anak bulan. Besar, mari bulan purnama. Lepas tu kecil balik. 29 hari, 30 hari baru. Jadi lambat kita nak kesan iman orang. Tetapi solat dia bersifat harian kerana dia ikut matahari. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-qimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Dirikan solat apabila matahari sudah berada di tengah langit. Solat apa? Solat zuhur. Sebab itulah kita ni solat 5 waktu kan. Nombor 1 solat harian bermula bila? Bermula zuhur. Sebab apa zuhur? Sebab ayat saat ni ya. Jangan sebut gitu dah. Nak baca ayat kan takut tak betul. Kata sebab ayat saat ni. Betul. Jawapan kena cerdik. Setengah orang ni bila kita tanya dia mikir jauh-jauh. Jawab ikut soalan saat ni. Allah Ta'ala sebut aqimis salata liduluki syamsi. Membuat salat ketika matahari sudah di tengah langit, sudah condong ke barat sikit. Maknanya ulama mengatakan bahawa solat kita ni bermula zuhur, bukan bermula subuh. Mana zuhur tu akhir. Dikira macam tu. Kalau hari bermula daripada subuh, daripada fajar kan. Hari berpuasa, puasa siang hari, dia bermula daripada subuh sampai maghrib. Sebab tu beza di antara puasa sunat dengan puasa fardu. Puasa fardu kita kena niat bila? Malam. Kena niat malam. Sebelum subuh mesti sudah berniat. Puasa sunat boleh je kita niat selagi tak makan pagi tu. Contohnya esok hari cuti, bangun kita berasa malas nak pergi mana-mana, lepas subuh kita pun relax dekat rumah, pukul 10 pagi belum sarapan lagi, baik aku puasa. Boleh ke tak boleh? Kenapa yang ni kena malam, yang ni boleh pagi? Malam ni banyak soalan tapi hadiah tak banyak ni. Apa sebab perbezaan di antara yang ni kena malam, yang ni kena pagi? Boleh jawab bijak. Kalau tak boleh jawab, kita tak kata tak bijak. Ya? Taat kepada Allah. Ni hak dia panggil kepatuhan mutlak ni. Jawapan yang paling tepat lagi, taat kepada Allah Ta'ala. Betul lah. Tapi kita nak tahu rahsia. Saya jawab. Tak kena, tak ada potong yang markah. Kalau kena, orang panggil bijak. Sila. Sebab puasa fardu mesti full satu hari. Maka kita tak boleh tunggu. Nak azan subuh baru puasa. Bermakna kita tu dah lari 20 saat sudah kurang hari tersebut. Kerana itu kita kena niat malam. Masuk je siang fajar, bermakna kita sudah puasa. Itu faham dah. Puasa sunat boleh kita puasa separuh hari, tapi tak boleh buka bermula separuh hari. Jangan pula salah faham. Tak apa, ustaz kata beres ya. Esok kita puasa sekat pukul 2, lepas tu tengah hari ada kenduri kita makan. Itu dipanggil puasa budak-budak lagu tu. Sebab itulah solat sunat boleh je sambil duduk. Boleh sambil duduk. Ni satu fenomena orang pergi ke Mekah, dia naik skuter. Naik ke apa ni? Muja tak naik. Kalau naik marah kita dah. Orang muda-muda pun naik sebab dia panggil suasana. Minta nak ambil suasana. Tengok orang ambil gambar belakang. Rupanya suasana ni besar bagi jemaah haji. Pergi Mekah kena naik skuter. Walaupun dia sihat walafiat. Dia ingat ke naik skuter tu boleh pahala banyak sebab habis 230 riyal. Hak sebenarnya tawaf dekat Kaabah tu walaupun sekejap dekat, itu yang lebih besar pahala. Kan itu kata di dalam hadis ketika Nabi sebut pada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahala kamu mengikut kadar kesusahan yang kamu. Tak kata dia para ulama bukan alal itlaq, bukan alal itlaq.
Maknanya susahnya kalau kita tawah di atas. Tawah di atas ni jauh jauh. Siapa yang dah tawah atas? Mana tawah atas? Terap baru ni berapa jam? Sejam. 1 jam. Kalau tawah bawah Setengah jam. tak apa, 15 minit tu apa, 10 minit kali. Kalau tak ada orang, kalau ada orang jam sebab orang. Mana besar pahala atas ke bawah? Kalau dengan otak kita mesti atas, sebab atas berapa ribu langkah dah. Kena hok pakai jam, hok ada langkah tu. Begini dia tengok je, oh, hari 5,000 langkah kita punya tu. Lah, orang pun bawah tu dekat 500 langkah, tapi di situlah tempat dia. Jadi bukan semua susah tu berpahala besar, ada kalanya susah tak susah tapi pahala lebih besar daripada yang susah. Sebab itulah ulama berbahas tentang Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Satu malam Allah Ta'ala beri kepada kita berapa? 83 tahun 4 bulan satu malam. Habis dengan orang 80 tahun, kita kata itu kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil keimanan kita kepada Allah. Maka tanda kita beriman, datangnya solat. Jadi orang yang jaga solat bermakna dia jaga iman. Pelik. Orang yang jaga solat bermakna dia jaga iman. Betul ke tak betul? Sebab apa? Kenapa? Sebab solat itulah tanda yang zahir yang menunjukkan kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tak beriman dia tak solat. Sebab itulah manusia ni terbagi kepada 3. Manusia yang kafir langsung tak solat. Manusia yang beriman ini jaga solat. Satu lagi manusia yang kita na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala, dia panggil manusia yang munafik. Orang munafik ni solat ke tak solat? Bila dia solat? Bila munafik solat? Bila ada orang tengok. Saya tak nak katalah bila ada acara bagi masjid. Takut berat sangat. Slow-slow boleh cakap dah. Tak muncul dia tu masjid dah, kecuali ada acara. Ada majlis-majlis rasmi mari. Elak kita tak kata, jangan kata tu tak dia solat di lain. Maknanya orang munafik solat, tapi Allah kata yura'unan nas wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Bila mereka berdirikan solat, dia pergi tapi malas. Yang pertama. Yang kedua, nak tunjuk pada orang. Kerana itulah para jemaah sekalian, tanda kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita bukan nak tunjuk pada orang. Kerana itu tidak baik sangat-sangat. Bila kita solat, kita ambil gambar, post, aku sedang solat. Tak payah. Ni sehari 2 ni, seminggu ni lah, 2 minggu ni musim gambar orang solat. Siapa dia solat? Pergi masjid pun ambil gambar dah. Dia solat pun ambil gambar. Lebih-lebih lagi hak boleh jadi imam, lagilah besar gambar. Kita kata mesti orang menayang-nayang, tayanglah, nak kata apa. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, masalah keikhlasan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita kata nikmat yang besar apabila Allah anugerahkan kepada kita kepercayaan, keimanan kepada Allah. Nikmat besar apabila kita boleh jaga tanda-tanda keimanan kepada Allah, iaitulah kita lakukan solat. Ini tanda beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mana Bilal? Bilal kita mana? Dia 40. ni dah kita azan lepas ni lah. Tapi nak bagi tahu kepada Bilal dah, bila waktu panggil orang nak mari solat, dia panggil dengan nama siapa? Panggil dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Allahu Akbar. Lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panggil nama dengan nama pengurusi surau Al-Falah, semua dijemput solat. Berapa orang nak datang agak-agak? Panggil dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beriman bila sebut nama Allah boleh duduk di rumah. Tak boleh duduk kecuali keuzuran. Sebab itulah kita mengatakan bahawa dalam seruan solat kita ni ada satu panggilan hayya ala salah. Kita kena tukar jawapan kita. Bila kata hayya ala salah, kita jawab apa kat rumah? La haula
wala quwwata. Kenapa? Yang lain-lain Nabi sebut ikut muazzin. Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muazzin faqulu misla ma yaqul." Bila muazzin kata Allahu akbar, kita Allahu akbar. Asyhadu. Tapi sampai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Tidak ada daya upaya aku nak pergi masjid, nak menunaikan solat, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah para jemaah sekalian, itu ada nikmat. Kita yang boleh bangun daripada tidur, boleh pergi solat. Mungkin setengah orang tu dia solat di rumah dia, muslimat contohnya, ataupun orang-orang uzur, orang yang sihat walafiat berlari ke masjid. Kita mengatakan bahawa orang yang boleh menyahut seruan dengan nama Allah Azza wa Jalla ini, orang itu mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi kekalkanlah nikmat yang sedia ada, jangan sampai hilang kita punya nikmat. Allahu Akbar. Jadi itulah panggil besarnya nikmat. Yang pertama dia panggil nikmat iman, nikmat Islam. Maka kita kata nikmat yang besar semua itu duduk di bawah nikmatul hidayah. Nikmat hidayah Allah Ta'ala pilih, dia beri kepada kita, masuk dalam hati kita kepercayaan dan keyakinan serta amalan. Hidayah ni ada berapa jenis? Hidayah ada berapa jenis? Lama tak bersuara ni. Pasal tu dia kena ada pen mari masjid. Kalau kita kena budayakan menuntut ilmu. Boleh ke tak boleh? Budayakan menuntut ilmu. Mendengar ilmu banyak dah, menuntut ilmu. Dia tu kita catat, tulis. Dia panggil hidayah ada dua. Ingat, hidayah ada berapa jenis? Dua jenis. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, hidayah memberi tunjuk ajar, bimbingan, kuliah. Itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, siapa sambung? Para sahabat. Lepas tak ada sahabat, tabi'in. Sampai ke hari kiamat sambung menyambung tugas. Dia panggil hidayah tu al-irsyad. Hidayah beri ajuk orang. Zaman kita ini ustaz-ustaz kita lah, pendakwah kita, imam-imam, khatib-khatib. Dah setiap minggu duk panggil kita ittaqullah, ittaqullah. Satu lagi, ini yang besar. Ini di luar kuasa kita, dia panggil hidayatut taufiq. Hidayah taufik, hidayah nak buka hati orang supaya menerima ajaran Islami, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, menjadi kewajipan kepada kita semua minta. Berapa kali sehari kita minta secara rasmi dengan Allah Azza wa Jalla? Berapa kali sehari? Berapa? 17. Apa yang kita minta? Permohonan yang paling besar sekali, ihdinas sirata al-mustaqim. Cuma mungkin kadang-kadang sewaktu dalam solat, waktu kita ihdinas siratal mustaqim, kita minta secara spontan, seminta lalu, tanpa perasaan dalam hati kita meminta. Jadi kita kena upgrade waktu solat tu. Ketika kita nak minta, biar kita terasa kita memohon sesuatu pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang keredai, jalan yang lurus, jalan ikut Nabi. Kita niat, itu yang kita minta. Maka insya-Allah kita akan dapat dipanggil hidayatut taufik. Hidayah Allah Ta'ala taufikkan kita ke jalan yang diredai. Jadi hidayah ni kita tak boleh nak paksa orang terima. Sebab itulah Islam kata la ikraha fiddin. Tak boleh paksa orang terima agama kita. Kalau kita paksa orang terima, diterima dengan paksa, agak-agak dia ikhlas ke tidak? Tak ikhlas. Tak ada kita, dia tak buat. Sama jugalah dengan kita duduk di pejabat contohnya. Orang yang betul-betul bekerja kerana Allah Azza wa Jalla, ada bos kata ada bos, dia buat kerja ke tidak? Buat kerja. Yang kerja kerana dia nak cari duit je, ada ketua dia buat, tak ada bos, dia rehat. Sebab dia tidak ada keimanan. Yang kita nak ni, kita beriman. Maka disitulah kita kata perbezaan. Apa bezanya hidayah tadi
maka Nabi SAW orang yang paling bijak dari sudut dakwah. Kalau kata dakwah Nabi tak berjaya, satu kata-kata yang tidak sopan. Nah, dakwah Nabi berjaya, tetapi kenapa dalam keluarga dia terbagi kepada 3 kategori? Keluarga Nabi sendiri bagi berapa? Bagi 3. Yang pertama, yang beriman. Siapa dia boleh ingat? Bapa saudara Nabi, mak saudara Nabi yang beriman. Apa nama dia? Hamzah. Baru ni, nak baru balik Mekah ni, tak ingat. Ha? Abbas. Lagi? Sufyan. Siapa nama? Sayyidina Hamzah. Hamzah di antara bapa saudara yang awal masuk Islam. Selepas Nabi kena pukul di Mekah, Hamzah balik daripada berburu. Abu Jahal pukul Nabi, dia pergi selalu, dia tampar kawan tu, dia kata aku ikut Muhammad. Itu dia panggil Hamzah, di antara pak saudara dia yang masuk awal Islam. Jadi Hamzah. Siapa lagi? Abbas. Itu pak saudara dia masuk Islam. Pak saudara dia yang lawan betul, lawan terus sampai mati. Abu sudah. Berapa Abu ada ni? Abu berapa? Cakap ayah nak bagi duit RM10. Ayah bayar, ayah dia bagi. Berapa? Abu Lahab. Bagus dia. Bagi duit RM1 dia. Bijak dia. Abu Lahab. Jangan Abu Jahal. Abu Jahal bukan pak saudara. Ni ramai pencamah kata Abu Jahal pak saudara Nabi. Bukan. Abu Jahal orang Mekah juga, tapi bukan tarah uncle, pak saudara dia. Tabat tiada Abi Lahabin, itu pak saudara. Mana hak lawan betul? Abu Lahab. Pure lawan sampai mati. Hak tak lawan tapi tak beriman, siapa dia? Abu Talib. Jadi 3 kategori. Yang lain tu senyap, tak tahu siapa, tak ada dalam riwayat pak saudara lain hak ni lawan tak lawan tadi. Yang penting yang beriman. Yang tak beriman, kita kata kalau Abu Lahab mati, rasa-rasanya agak-agaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ke tak sedih? Kita rasalah dengan kejahatan dia, dengan turun ayat Quran confirm dia ni ahli neraka, tabat tiada Abi Lahabin, Nabi tak akan sedih. Tapi yang paling sedih siapa? Abu Talib. Kenapa tak sedih? Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir yatim. Ayah dia mati waktu masih lagi dalam kandungan mak. Kemudian baru umur berapa tahun mak dia meninggal. Ada orang tanya soalan, menarik juga soalan ni. Kita pun, dia kata kenapa Allah Ta'ala pilih ayah Nabi mati awal, mak Nabi mati awal? Senang ya kita nak jawab, sebab dia suruh jadi yatim piatu. Nah, tapi ada orang tu tanya tadi, dia kata ustaz saya rasa, dia rasa pandangan dia, tapi kita boleh terima lah. Dia kata sebabnya kita dengan mak ni, selagi mak kita ada, kalau mak kita berbeza pahaman dengan kita, payah kita nak bergerak. Betul tak? Sehingga keluar kata-kata orang Arab, la yazalul rajulu tiflan, seorang laki-laki itu masih dikira kanak-kanak selagi mak dia masih ada. Payah dengan orang lain kita boleh lawan. Nah, tapi kalau mak larang, payah kita nak lawan. Nak lawan durhaka ke mak, nak ikut dia salah. Nak kata macam mana? Ni ramai dilema yang dipanggil dalam dilema ni, bang. Sebab dia kata saya ni ikut ni tapi mak tak suka. Jadi kita kata, orang pepatah kata seperti menarik tali dalam tepung. Maknanya mak kena hormat, tapi kesalahan dia kena diperbetulkan. Tapi nak betul macam mana? Bila sebut macam mana tu jam. Setiap orang tu dia ada cara masing-masing. Kita pun tak tahu nak kata apa, kita doa je lah. Sebagaimana Abu Hurairah, bila mak dia lawan, dia pergi mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, mak saya ni lawan kuat sangat ni, doakan kepada mak Abu Hurairah masuk Islam. Dia tak kata mak dia dah, dia tak sanggup sebagai mak dia, sebab mak dia kuat sangat anti Islam. Dia kata, ya Rasulullah, doakan kepada ibu Abi Hurairah biar masuk Islam. Nabi kita doa, Nabi doa, Abu Hurairah balik ke rumah, mak dia sudah ready untuk masuk Islam. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil salah satu daripada mukjizat. Baiklah para mu'az sekalian, maknanya kita kata hidayah
Sepatutnya orang yang paling utama dapat apa ni petunjuk hidayah, taufik, Abu Talib. Bila matinya ayah dia Abdul Muttalib mati, dia suruh kepada Abu Talib jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib mengutamakan Nabi lebih daripada anak-anak dia. Tapi apa boleh buat, hidayah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata kita menerima dakwah, menerima Islam, maka inilah yang kita kena jaga betul-betul, suburkan keimanan. Sebab iman kita ni pasang surut. Dia turun, dia naik. Naik tinggi, turun. Kita ada tak rasa kadang-kadang rasa lemah? Ada rasa? Tak bermaya dah. Dengan azan pun tak apa nak pergi. Lemah lagi. Muslimat kita pun waktu semangat nak keluar rumah kau cari stocking lagi, cari stongan lagi. Kena stongan. Stongan sok ke tangan tak. Tapi waktu dia lemah tu biarlah. Orang lain tak pakai-pakai pun stocking, tak ada apa-apa pun. Tak sepak batu pun. Tengok dia. Maknanya dia panggil iman kita ni bertambah dan berkurang. Kata di para ulama Ahlussunnah, bila keiman bertambah apabila kita melakukan ketaatan, yazid, tambah. Waktu kita terjebak dengan benda tak baik, ia akan down. Maka di sini menjadi kewajipan kepada kita menjaga nikmat. Sebab itulah kata di para ulama, syukur pada Allah Azza wa Jalla, dia akan menjaga nikmat yang sedia ada dan akan menarik nikmat yang belum datang. Syukur menjaga nikmat yang sedia ada dan akan menarik nikmat yang belum ada. Maka kita sekarang ni sudah ada aslul iman. Dia panggil aslul iman, ada tak? Semua orang ada. Orang beriman ni semua ada aslul iman. Tetapi turun naik mesti ada. Maka di antara bahasa sekarang ni kita panggil tip lah dah. Tip ataupun cara nak menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan tanda, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan tip ni lah. Yang pertama sekali, kita mesti menghadiri majlis ilmu. Menghadiri majlis ilmu. Belajar ilmu apa yang paling tinggi darjat untuk kita menghayati keimanan kepada Allah, iaitulah ilmu tadabbur Al-Quran. Ilmu tadabbur Quran. Sebab setiap ayat, setiap patah perkataan dalam ayat itu mukjizat. Dia panggil ijaz, ada perkataan. Jadi kita baca hukum sekejap, lepas tu dia mari pula cerita Nabi Musa. Habis cerita Nabi Musa, pergi pula cerita akhirat, syurga neraka. Habis cerita neraka, baca surah lain pula, kita akan jumpa pula hikayat-hikayat Nabi Nuh pula. Jadi Quran itu gitulah, tukar-tukar. Sekali dia ada hukum, dia ada cerita, dia ada nasihat, dia ada persiapan untuk ke akhirat. Maka dia panggil ilmu tadabbur Quran, ilmu yang paling utama sekali yang kita belajar untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, ana banyak kali dah cerita, hari ni tak nak cerita, cuma nak bagi tajuk ya. Iaitulah bila kita kalau jumpa buku-buku tentang sejarah orang-orang yang pendakwah-pendakwah, orang putih ke, orang Afrika ke, orang apa, yang masuk Islam, kemudian kita tengok pengalaman dia masuk Islam macam mana. Kata orang, dia mengkaji Islam, dia mengaji Islam setelah dia mengkaji Islam. Dia masuk Islam dulu baru dia mengaji. Dia masuk Islam tak erti baca Quran pun. Kita ni baca Quran daripada budak lagi sampai ke tua, tapi bila tua pun tak pandai juga, tak tahu juga makna Quran. Kita kata rugi. Jadi kita kena masuk ilmu tadabbur Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian kita pergi kepada belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah para anbiya yang lain. Sirah ni maknanya sejarah nabi-nabi yang dahulu kita kena belajar. Kenapa Nabi dulu sampai kena bunuh, gergaji atas kepala? Kenapa Nabi Musa berlawan dengan Firaun? Yang kita tak logik bagi kita, Nabi Musa tidak ditangkap oleh Firaun pada pagi dia pada hari Ashura baru ni. Nah, kenapa kita puasa hari Ashura? Mengenangkan kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Kita tak mikir pun, kalau tak ada Ashura, tak ingat pun bila Nabi Musa menang. Bila mari Ashura tahun lepas ni, sehari dua ni ingat lagi lah, muka baru dengar ceramah. Mari bulan lepas tak tahu dah bila Nabi Musa benar Firaun. Lupa baru ni dengar dah ceramah, tak tahu bila.
Hari tahun depan pula ingat pula. Maknanya ada hikmat. Ada hikmat. Nak tahu orang yang paling hebat dalam dunia, yang berdepan dengan masalah besar dalam keluarga, Nabi Ibrahim AS. Kita pergi Mekah, ingat tak ingat Nabi Ibrahim? Makam Ibrahim, tapak kaki dia ada di Mekah sampai hari ni. Nasib baiklah orang letak dalam botol. Kalau tak dalam botol, saya rasa batu tu sama dah, nyepakat gosok. Orang mari gambar, orang mari apa ni, replika rambut Nabi pun pakat tu gosok, cium jilat habis dah ni. Nah, tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana kalau tapak kaki Ibrahim tu terbuka duduk gini, hari-hari gosok. Oh, tak puas hati gosok tangan, ambil piah pula gosok. Sama batu. Lepas tu lah kata di para ulama, batu antara dua batu, Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, yang kita boleh gosok yang mana? Hajar Aswad. Makam Ibrahim tak mulia ke makam Ibrahim? Allah sebut dalam Quran, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Kenapa tidak digosok? Maka kita mengatakan itulah agama. Hak Nabi gosok, kita gosok. Yang tak gosok jangan duk cari pasal. Jadi tidak digosok batu tu. Yang boleh gosoknya apa ni, Hajar Aswad. Kaabah pun orang tak gosok, orang tawaf. Itu dia panggil, kita kena nak mantapkan akidah kita. Kita tengok kepada sirah para anbiya alaihissalatu wassalam. Kemudian dalam zaman kita hari ini, saya tambah sendiri di sini dengan pemerhatian yang kita kena cari juga video-video yang dicari oleh orang-orang barat, dia panggil National Geographic ke apa benda tu. Kita tadabbur kepada video itu berdasarkan kepada kacamata Islam. Tengok hayawan macam mana dia boleh pelik. Nah, macam mana dia boleh di mana ke makanan, siapa dia bagi bajet dia makanan. Nah, duduk dalam batu boleh makan, hak duduk dalam air pun boleh makan. Kita pun pelik tengok sekali ikan apa yang besar dalam laut tu, ikan paus besar. Ada pengkaji kata berapa tan sekali dia makan ikan. Tak kaji-kaji lah kita ni. Baik, kita tengok kepada awan sahab yang ada air dalam awan tu, berapa tan sekali dia tolak. Kita nak tolak satu tu apa, dua orang usul naik tangga dah. Jadi semua ni untuk mantapkan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan, yang seterusnya iaitulah perbanyakkan kita doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala mantapkan keimanan, sebab kita tidak tahu di mana akhir hujung kehidupan kita. Sebab itulah bila kita tengok orang mati dalam keadaan baik, kita doakan dia mati husnul khatimah. Dan jangan lupa kita doa untuk kita, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Setiap kali kita solat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala ibadatik, baca doa. Kemudian doa yang ada satu lagi yang saya selalu sebut, cuba kata Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kauri. Coba kata minal hawri. Ingat ke tak? Cuba kata Allahumma mula-mula ha, lepas tu kaf, minal hawri bal kauri. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada berpaling tadah. Sekarang ni kita baik, alhamdulillah, boleh pergi solat, pergi menyemaju. Takut jadi lepas hari ni tak mahu. Jadi itulah dunia kita ni, kedudukan kita sentiasa cemas. Sebab bagaimana kita nak jaga keimanan kita, kita nak mati dengan husnul khatimah. Matilah di mana atas dunia ni pun, tapi kalau mati dengan syahadah la ilaha illallah, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi macam mana kita, kalau lidah kita tak pasal dengan menyebut nama Allah, tiba-tiba di saat akhir mati kita nak sebut nama Allah, sukar. Jadi basahkan lidah, sentiasa sebut nama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dan kita mengharapkan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kita nak mati dengan akhir kalimah kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setakat itu dululah tazkirah kita malam ni. Menjaga nikmat iman dan Islam sangat besar. Jadi para jemaah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi doa yang jangan lupa selepas salat, kita baca Allahumma a'inni
ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jangan lupa. Ni tak lupa dah kan. Cuma lupa nak baca jarang. Itu yang masalah kita dah. Doa tak lupa, baca je lupa. Jangan bagi lupa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. 3 ni besar. A'inni ala zikrika, bantu aku untuk ingat kepadamu. Wa syukrika, sentiasa bersyukur. Wa husni ibadah, sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.